Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM anda bersama saya Fahzim. Menjelang aksi kedua kumpulan D Kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 malam ini, Malaysia wajar memanfaatkan kelebihan dimiliki untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut, terutama ketika menentang pasukan di ranking lebih rendah Taiwan. Ketika ini, skuad Harimau Melaya berada di tahap prestasi terbaik susulan kemenangan dramatik ke atas pasukan di ranking dunia jauh lebih tinggi, Kyrgyzstan 4-3, pada aksi sulung kumpulan di Stadium Nasional Bukit Jalil minggu lalu. Kejayaan menewaskan pasukan ke-97 dunia itu memberi motivasi diperlukan Malaysia dalam misi membawa pulang 3 mata penting berdepan Taiwan yang menghuni ranking ke-152. Berdasarkan rekod pertemuan Malaysia-Taiwan dalam 5 aksi terakhir sejak 2000, menyaksikan Taiwan kebal di gelanggang sendiri apabila memenangi 3 perlawanan termasuk pertembungan terakhir pada 2018, sementara tewas 2 kali di Bukit Jalil. Bagaimanapun, skuad bimbingan Kim Panggon dijangka tidak menghadapi masalah menyenaraikan skuad terkuat pada pertemuan esok kerana anak-anak buahnya bebas daripada kecederaan serius. Selepas aksi menentang Taiwan, Malaysia dijadual berdepan pasukan di ranking ke-72 Oman di tempat lawan pada 21 Mac tahun depan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Kebangsaan Kim Panggon menaruh harapan besar kepada anak buahnya untuk mengutip 3 mata penuh dalam perlawanan malam ini. Jelas Panggon, kemenangan ke atas Taiwan akan mencurahkan peluang untuk Malaysia menempah tempat pada pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dan pusingan akhir Piala Asia. So we will fully respect Chinese Taipei. We will humbly approach this game to win for the Malaysia Power. Dalam pada itu, pemain pertahanan negara Dion Kools berkata keinginan pasukan untuk meraih kemenangan malam ini lebih besar daripada tekanan yang dirasai dan beliau yakin mereka mampu memberikan 3 mata seperti didambakan Panggon. Sabah FC berpesta gol apabila membelasah Kelantan FC 7-0 dalam aksi Liga Super di Stadium UiTM Shah Alam malam tadi. Kemenangan besar itu meletakkan skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee naik 1 anak tangga ke kedudukan keempat carta Liga Super selepas mengumpul 45 mata. Pesta gol Sabah bermula pada minit ke-25 menerusi Jafri Firdaus Chiu yang menyempurnakan semakan penalti selepas Telmo Ferreira Castanheira dijatuhkan oleh pemain Kelantan. The Rhinos terus menggasak dan 2 gol terhasil masing-masing pada minit ke-29 dan 39 menerusi Farhan Roslan dan Riza Ghazali. Bersambung babak kedua, Irfan Fazail menyambung kenduri gol pasukan Sabah FC apabila meledak gol keempat pada minit ke-56 sebelum Castanheira menggegar gawang lawan pada minit ke-68. Rahman Mashado dan S. Kumaran juga tidak ketinggalan untuk mencetak nama sebagai penjaring apabila masing-masing menyumbat gol pada minit ke-70 dan 89 sekaligus menambah derita Kelantan FC yang menghuni tangga tercorot Liga dengan hanya 8 mata daripada 23 perlawanan. Bekas pemain Selangor FC Yazan Al-Arab diharamkan terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak di Malaysia. Ia susulan tindakannya menyepak pengadil pada aksi suku akhir kedua Piala Malaysia 24 September lalu. Keputusan itu diumumkan Jawatankuasa Tata Tertib Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerusi satu mesyuarat yang berlangsung semalam. Yazan yang sudah ditamatkan kontraknya oleh Selangor FC didapati melanggar Artikel 51 perenggan 1-A dan Artikel 59 Kod Tata Tertib FAM kerana meluru ke arah pengadil dan mengeluarkan kata-kata kesat. Pemain itu turut bertindak agresif menyerang dengan menyepak ke bahagian punggung kiri serta meludah ke arah pengadil. Tindakan tidak bermoral itu menyebabkan pemain itu digantung seumur hidup daripada terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak termasuk aktiviti-aktiviti pentadbiran, pengurusan dan kesukanan bola sepak serta aktiviti yang bersampingan dengannya di negara ini. Kelab Johor Darul Takzim JDT dan Selangor FC menerima padah apabila dikenakan hukuman denda oleh Jawatankuasa Tata Tertib Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas disahkan melakukan beberapa kesalahan semasa saingan Liga Malaysia 2023.
Pengerusi Jawatankuasa Tata Tertib FAM, Datuk Baljit Singh Sidhu memaklumkan JDT dikenakan hukuman denda keseluruhan sebanyak RM30,000 akibat daripada kegagalan untuk mematuhi obligasi penganjuran. Bagi kesalahan pertama, JDT didenda RM15,000 susulan penyokong mereka mengejek dan melakukan provokasi terhadap penyokong pihak lawan semasa perlawanan Liga Futsal Premier Malaysia 2023 antara JDT dan Selangor MAC di Stadium Bandaraya Pasir Gudang 27 Mei lepas. JDT turut didenda RM15,000 bagi kesalahan kedua yang membabitkan seorang penyokong pasukan Kuala Lumpur City FC dipukul individu tidak dikenali sehingga menyebabkan kecederaan serius semasa final Piala FA 2023 antara JDT dan KLCT di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada 22 Julai. Sementara itu, Selangor FC didenda RM23,000 terhadap 3 pertuduhan yang tidak boleh dirayu berikutan kesalahan dilakukan semasa perlawanan suku akhir kedua Piala Malaysia 2023 antara Selangor FC berdepan Terengganu FC di MBPJ Kelana Jaya pada 24 September. Dalam pada itu, seorang pemain dan 5 pegawai Selangor FC turut dikenakan hukuman yang melibatkan jumlah keseluruhan denda RM65,000 dan beberapa tindakan dikenakan bergantung kepada kesalahan setiap individu. Seramai 12 pemain daripada Liga M3 terpilih menjalani latihan selama seminggu bersama pasukan Liga Perdana Inggeris Wolverhampton Wanderers FC. Kesemua pemain itu dipilih menerusi program Dare to Dream. Liga Bola Sepak Amatur AFL menerusi kenyataan memaklumkan 12 pemain itu antara lain melibatkan 2 pemain pasukan UiTM United yang muncul juara Piala Al-Ihsan 2023 setelah dipilih secara merit pada sesi pemilihan anjuran MBSB Bank dan Badan Induk Bola Sepak itu minggu lepas. Sesi pemilihan dikendalikan pengurus projek antarabangsa Wolves, Joe Hunt, jurulatih bola sepak dan pendidikan Ryan Griffith serta jurulatih pembangunan bola sepak pasukan itu, Cody Harper. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi AFL Muhammad Raimi Fakri Muhammad Fuad berharap 12 pemain dipilih dapat memanfaatkan peluang diberi selain menjadikan nilai tambah dalam perjalanan karier masing-masing sebagai pemain bola sepak. Kejohanan Grand Final Kuda Merah International World Muay Thai 2023 yang bakal berlangsung 25 dan 26 November ini bakal berlangsung penuh aksi apabila 28 peninju dari 6 negara mengesahkan penyertaan. Menurut Presiden Kelab Muay Thai Kuda Merah Rosli Yaakob, 12 tali pinggang kejuaraan bakal menjadi rebutan pada penganjuran kali ini. Kita nombor 2 terbaik selepas Thailand. Selepas Thailand kita nombor 2 terbaik, yang mana peninju-peninju kita pun sudah 2 peninju kita sekarang ini iaitu Jojo dan Alif telah memenangi di peringkat antarabangsa UFC dan sebagainya. Kejohanan yang akan berlangsung di Stadium Titi Wangsa itu turut bakal menyaksikan penampilan istimewa peninju nombor 1 Polis Diraja Malaysia Muhammad Rafi Abdul Manaf yang juga pemegang rekod 100 kali bertanding. Ini pula cerita mengenai kejohanan bowling padang antarabangsa Hong Kong 2023. Skuad negara mencipta sensasi apabila meraih pingat emas dalam acara beregu lelaki menewaskan Scotland pada saingan akhir kejohanan. Saingan akhir yang berlangsung semalam itu menyaksikan Malaysia diwakili Muhammad Hizli Abdul Rais dan Izzat Syamil Zulkifli tidak berdepan masalah meraih kemenangan 8-4, 11-7. Menurut jurulatih negara Zuraidi Putih, kemenangan itu telah membuka mata pasukan handalan dunia yang lain serta menganggap Malaysia sebagai pencabar baharu ketika ini. Keseluruhan mutu permainan yang ditunjukkan oleh pasukan negara sangat-sangat membanggakan dan kita telah mendapat banyak pujian daripada seluruh negara yang bertanding kali ini dan untuk pengetahuan anda juga, pasukan lelaki kita telah mencipta sejarah di mana kita memenangi pingat untuk pasukan PES lelaki untuk pertama kalinya yang datang daripada pasukan dari Malaysia. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.